Kerabu pucuk paku versi utara PKP 2.0. Let's cook. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita akan masak satu menu spesial, iaitu kerabu pucuk paku versi utara. Apa yang best tentang kerabu utara ni jika kita nak bandingkan dengan kerabu-kerabu yang lain? Mai sini cik nak pecah rahsia bagi kat hampa. Okey, kalau hampa nak tahu, kerabu utara menggunakan bahan-bahan tambahan yang akan menaikkan lagi rasa kerabu tu, seperti santan, kerisik, lengkuas, halia, belacan, lada hitam dan serai. Okey, jom kita tengok bahan ni secara detail. Okey, yang pertama kita perlukan 5 batang serai, 2 inci lengkuas dan 1 inci halia. Sebiji limau nipis yang telah dipetik di belakang rumah tadi. Tengok pokok limau nipis mak aku segar bugar kan. Aku kalau masak memang aku lebih suka guna limau nipis daripada aku guna limau kasturi ni. Sebab apa aku suka guna limau nipis ni? Tekan-tekan sikit tengok ayak banyak ke tak. Sebab limau nipis ni dia ada rasa masam dan juga bau dia yang tersendiri. Dia berwangi tau. Okey, tinggi pula buah ni. Dah lah pokok ni berduri, jengket sikit. Sampai pun. Okey, petik lagi. Ni ada lagi sebiji, petik lagi. Okey, dah siap dah. Ni buah limau kita tadi. Okey, jangan lupa 5 biji bawang merah, 8 biji cili padi, 1 biji cili besar berwarna merah, 55 gram kerisik. Okey, kerisik ni kalau hampa malas nak timbang ke apa kan, senang je. Aku kalau jenis aku ni, aku suka beli dalam bekas yang macam ni, macam ni kan. So aku akan pakai separuh daripada tu dan lebih sedikit. Okey, baki dia macam yang belah kanan tu lah. 100 ke 100 ml santan pekat. Santan pekat yang fresh nah. Tak mau nyok yang hampa pergi beli di kedai, lepas tu hampa balik peras sendiri dengan ayak. Tak mau sebab nanti dia jadi cayak. Setengah kilo kerang, aku letak setengah kilo je jimat. Tapi kalau hampa nak letak sekilo pun okey je. 1 ketul belacan bersaiz ibu jari tangan, 1 sudu kecil garam halus, 1 sudu kecil serbuk perasa Maggi dan setengah sudu kecil lada hitam. Dan akhir sekali jangan lupa seikat pucuk paku. Cantikkan pucuk paku kita, dah macam bukit bunga mawar dah aku tengok. Sekuntum mawar merah. Tiba pula. First step, kita akan basuh dan rebus kerang. Tengok kotorkan air kerang ni. Now aku akan bagi tips cara basuh kerang hingga bersih. Nampak ni serai yang kita akan guna nanti. So hampa boleh potong hujung serai ni guna gunting macam ni. Okey, lagi bagus kalau dapat guna daun serai sebenarnya, tapi aku tak tanam pokok serai kan, jadi yang ni pun dah okey sangat dah ni. Okey, lepas tu kita akan kocak-kocak macam ni dan kita akan bilas dengan air hingga bersih. Tara, bersihkan air kerang kita ni, boleh buat minum pun boleh ni. Okey, tips kedua, cara nak rebus kerang. Okey, bila nak rebus kerang ni, guna sedikit air sahaja sebab dalam kerang tu sebenarnya dah ada ayak dah pun. Dan masukkan sedikit garam sebagai penambah perasa dan jangan lupa tutup periuk tu untuk dia meruap. Okey, sementara kita nak menunggu kerang kita masak, jom kita siang dulu kita punya pucuk paku yang dah dipetik di tepi sungai tadi. Memang taklah kan nak petik, sebenarnya jiran aku yang bagi tadi. Murah rezeki hari ni dapat pucuk paku free. Dah lah segak gemuk-gemuk pula pucuk paku ni kan. Sila abaikan bunyi motor mak-mak rempit di luar sana tu. Mereka ni tak ada kerja agaknya kan. Okey, selain daripada pucuk paku, hampa boleh gantikan juga dengan daun yang lain seperti pucuk ubi kayu, paku rawan, jantung pisang, rebung manis, nangka muda, rumput bayas dan yang paling famous dan mudah didapati, tauge. Pada jadi dengan kerang kita ni. Okey, kita kacau-kacau sikit. Tengok ada lagi kita yang hidup. Nampak gaya semua dah innalillah dah. Okey, air pun dah kering. So kita biarkan dia sejuk sekejap. Sementara tu, didihkan air dan masukkan pucuk paku. Okey, aku nak share sikit tips macam mana nak elak pucuk paku kita dari menjadi layu dan keperangan. Jangan lupa kacau-kacau dan ratakan sedikit. Okey, tipsnya adalah masukkan sedikit garam dan minyak masak ke dalam air rebusan. Kita akan rebus pucuk paku ni dalam durasi 2 ke 3 minit atau sampai empuk. Macam mana nak tahu dah empuk? Hampa picit dia punya batang ni. Kalau dah lembut tu, kalau sudah empuk dan tu, make sure rebus sampai empuk. Kalau tidak, hampa aku empuk. Pasal apa? Sebab pucuk paku ni di dalam tu dia ada lendiran. So kena rebus sampai empuk baru keluar dia punya lemak pucuk paku. Tara, cantikkan colour pucuk paku kita. Okey, lagi satu tips untuk elak dari layu dan keperangan, boleh juga kita mandikan dia dengan segelas air sejuk ais. Aku pakai air kowe je ni. Okey, sementara kita tapis kita punya pucuk paku, mari kita sediakan rencanya. First ni kita potong kita punya serai tadi secepat yang mungkin.
Tara, dah siap. Kemudian lengkuas dan halia. Bagi yang tak kenal ni lengkuas dan ni halia. Okey, jom kita potong. Okey, tips seterusnya hampa kena pastikan lengkuas yang hampa guna ni wangi. Bukan wangi macam bau lavender ataupun bau rose tu, tapi wangi lengkuas tu sendiri. Sebab apa tahu? Sebab bau lengkuas ni lah yang akan menaikkan lagi aroma kerabu tu. Kalau guna yang tak wangi, memang kerabu hampa tu tak menjadilah. So aku tak tahu. Alhamdulillah nak merempit ni siang-siang pun nak merempit kan. So nampak tak kegigihan memotong lengkuas di situ. Siap aku karate lagi lengkuas ni. Okey, tips seterusnya hampa kena pastikan portion ketiga-tiga bahan ni betul macam ni. Okey, nisbah dia lebih kurang dalam 3/4 serai, 1/4 lengkuas dan sejemput halia. Next, bawang merah. Okey, 3 biji kita akan guna dalam bahan kisar, 2 biji lagi kita akan racik dan gaul dalam kerabu. Okey, jom kita siang dulu. Okey, yang nak blend tu kita akan berlempat macam ni, dan yang kita nak gaul tu kita akan racik comel lotai macam ni. Okey, guna jari pun boleh, tapi hati-hati. Okey. Okey, dah siap potong. Kita tumbuk sikit bawang kita ni. Kita tumbuk jangan sampai hancur macam sambal belacan tu. Kita tumbuk manja-manja saja gitu. Okey. Dah siap, kita keluarkan. Okey, now kita nak tumbuk pula lada hitam. Okey, lada hitam ni kita tumbuk dulu supaya nanti bila kita blend tu dia tak adalah kasar sangat. Okey. Tumbuk, giling-giling. Okey, dan okey, sekarang kita akan potong pula kita punya cabai besar. Sebenarnya cabai besar ni fungsi dia tak adalah penting sangat pun. Dia cuma untuk memeriahkan lagi je kerabu kita tu. Tak nak kerabu kita terlalu pucat kan. Adalah color merah, hijau, kuning, biru ke kan. Okey, tada, siap. Kita akan potong pula kita punya limau nipis. Okey, now mari kita kopek kulit kerang yang telah direbus tadi. Okey, selain daripada kerang, kita juga boleh gunakan bahan lain sebagai pengganti. Contohnya perut lembu. Sometimes ada orang yang dia allergic dengan seafood kan. So dia tak boleh makan kerang. So kita boleh jadikan perut lembu sebagai alternatif untuk dalam kerabu ni. Okey, okey, dah siap. Okey, now kita akan blend bahan-bahan yang kita potong tadi. Dimulakan dengan serai. Okey, masukkan serai dahulu. Then kita masukkan kita punya lengkuas dan juga sejemput halia. Okey, tidak lupa juga kita punya cili padi 8 biji. Jangan lupa kita punya bawang yang telah dibelah 4 tadi. Seterusnya 4 jenis seasoning ni, belacan, lada hitam yang telah ditumbuk, Maggi cukup rasa dan juga garam. Ni bukan tajaan Maggi tau, tapi aku kat rumah memang tak pakai Ajinomoto ke apa, memang aku pakai Maggi cukup rasa. Dan the last one is santan. So macam aku cakap itulah, santan memang aku tak bagi ukuran tepat tau. Memang aku letak situ 100 ke 150 ml. Kenapa? Okey, nampak tak? Bila kita blend nanti, kita akan nampak tau bahan tu dia bergerak ke tak bergerak. So inilah fungsi santan tu. Macam kalau hampa tengok dia tak pun nak bergerak kan. So hampa tambahlah sendiri santan tu. Dia kurang santan lah tu, sebab tu dia kurang bergerak. Okey, dah siap dah kita punya ni. Kita masukkan ke dalam mangkuk. Okey, then kita masukkan kita punya kerisik. Lepas tu jangan lupa kita punya kerang yang telah dikopek tadi. Dan the last one is limau nipis. Perah limau nipis ke dalam tu. Then kita kacau lah secepat yang mungkin. Laju aku kacau kan. Kacau lagi. Dia. Ni dia. Tapi ni bukan final result lagi. So kita kena masukkan kita punya bawang yang telah diracik dan ditumbuk tadi. Kacau lagi. Lepas tu masukkan cili besar. Tadi nampak menarik kan. Lepas kita masukkan cili tu terus nampak macam striking gila kan. Kalau merah kan. Kita kacau-kacau lagi. And the last one is kita akan gaulkan bersama kita punya pucuk paku. Okey, masukkan pucuk paku ni. Pucuk paku ni agak-agak lah. Kalau rasa macam nak rasa rempah tu dia punya bahan tu lebih. Jadi pucuk paku jangan letak semua kan. So kita akan kacau-kacau dia menggunakan penyepit. Okey, inilah rupa dia yang belum siap. Okey, kacau-kacau lagi. Dan kita pakai senduk pula. Okey, kita punya kerabu dah almost done dekat situ. Kacau-kacau sikit lagi. Okey, plating time.
Tada! Okey, jom kita pergilah. Nampak tak portion nasi aku yang sejemput tu? So, sebab aku tengah diet sekarang ni, jadi suku je lah nasi tu. Nampak tak keringan yang terpancar di gigi Mina tu? Tak sabarlah tu nak melentak kan? Okey, jom kita senduk dulu lauk ni masuk dalam pinggan. Nampak menarik kan? Gaul-gaul sikit dengan nasi panas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Aku makanlah. Nikmat Allah yang mana yang ingin engkau dustakan wahai manusia. Sedap weh, serius sedap. Dia punya rasa tu semua ada tau. Dia ada rasa pedas, dia ada rasa masam, dia ada rasa masin, dia ada rasa lemak-lemak santan tu. And yang paling penting, dia ada rasa sedap. Sedap. Siapa lagi nak puji masakan aku kan kalau bukan aku. So hampa kena cuba resepi ni, hampa kena masak sendiri, makan sendiri, then puji diri sendiri. Adalah Mina ni sedap sangat. Mina ni sampai bertambah-tambah kan. Okay, actually aku story sikit. Kerabu ni adalah salah satu menu wajib bila ada kenduri kendara di sebelah utara ni sebenarnya. Especially Kedah lah, sebab aku orang Kedah kan. Cuma utara lain macam Perlis ke Penang ke tu aku tak berapa sure. Tapi Kedah mostly area kampung akan ada resepi menu ni bila kenduri. Cuma zaman sekarang ni kot jarang sikit lah orang nak jamu menu ni. Sebab mostly orang kampung pun dah pakai catering apa semua kan. Jadi susah lah nak jumpa caterer yang nak commercialkan menu ni kan. Kebanyakannya diorang mesti buat ayam masak merah, ayam goreng berempah, daging masak hitam. Okay. Actually menu ni bagus juga tau untuk diet. Even memanglah dia ada guna santan sikit. Tapi mungkin bagi yang nak diet tu, dia boleh tukarkan santan tu kepada susu sejat kan. Why not? Cuma aku tak jamin lah apa rasa dia. But again, kita still consume sayur-sayuran lah. Macam paku pakis, serai, lengkuas, halia, cili padi kan. And for your info, cili padi ni bagus tau untuk diet sebenarnya. Sebab dalam cili ni ada satu bahan nama dia capsicum ke macam mana tau. Dia punya pronunciation yang dapat membantukan pembakaran lemak dan menaikkan metabolisme badan. Okay. Plus lada hitam pun sebenarnya bagus juga untuk kesihatan. Nampak tak tu? Bawang yang kita racik-racik, yang kita gaul tadi tu. Bawang tu kalau kita gigit, lepas tu kena pula kan. Gigit tu makan, memang best lah. Memang sedap lah. Adik pedas juga kamu ni. Meleleh hidung aku Okay, then so hampa kena cuba resepi ni ikut step by step. Okay, biasanya kerabu ni memang ramai je YouTuber ataupun blogger yang share resepi ni. Tapi untuk share tips dan cara untuk buat kerabu ni lagi sedap, aku tak pasti. So aku dah turunkan semua betul-betul yang mak aku ajak selama ni. So hampa kena cuba. Okay. Kalau hampa cuba tapi still tak menjadi, hampa kena cuba-cuba lagi. Cubalah sampai jadi. Sebab memasak ni is a art. So you need to practice for making it perfect. Okay. Okay, last word daripada aku. Hopefully hampa dapat support aku punya video and channel. If this video gets good response and view, aku akan share lagi new cooking video and other tips. So jangan lupa untuk like, subscribe, share and comment. Okay. Komen lah jadi kita hampa masak guna resepi ni kan. Okay, tengok licin kan pinggan aku. So okay, thank you for watching and always remember that tongue taste never lie. Bye bye.